Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hi guys. Hai. Ya, jadi hari ini terima kasih kepada Shanina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hi guys. Okay, jadi terima kasih saya ucapkan kepada Shanina dan juga Syafina atas kesudian bersama dengan saya menghadiri podcast pada hari ini untuk share sedikit berkenaan dengan pentadbiran halal dalam ekonomi Islam di Malaysia. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum, negara Malaysia ini merupakan satu negara yang mana ia menguatkuasakan undang-undang yang berasaskan perindustrian halal. Jadi elok kiranya kalau saya jemput Cik Shanina kita untuk share sedikit berkenaan dengan konsep halal dalam Islam. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari Afika. Okey, berdasarkan kepada soalan yang diajukan kepada saya tadi, macam yang kita tahu, kalau kita pergi mana-mana kan, kita mesti akan cari makanan-makanan atau produk-produk yang halal. Contoh, kalau kita mau cari makan di mana-mana, kita mesti cari restoran yang dijamin halal lah, orang bilang kan begitu. Jadi dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 168, maksudnya wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Okey, jadi daripada firman Allah yang saya sebutkan sebentar tadi dapat kita faham yang sebenarnya Allah mewajibkan hamba-hamba dia untuk ambil ataupun makan dari benda-benda yang halal. Okey. Okey. Jadi untuk pengetahuan yang lebih lanjut berkaitan dengan konsep halal, sebenarnya halal ni, perkataan halal dia berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud sesuatu yang diharuskan atau yang dibolehkan. Maksudnya apa yang diharuskan, yang dibolehkan tu dari segi cara pembuatan, zat yang terkandung di dalam makanan, sumber, lepas tu cara dorang buat, begitu. Jadi kita sebenarnya dari kecil lagi memang sudah diterapkan contoh apa-apa makanan ke apa-apa benda-benda yang halal untuk kita. Contoh macam haiwan yang hidup di air atau haiwan-haiwan yang hidup di darat, yang begitu kan yang jadi berdasarkan konsep yang saya jelaskan tadi, sebenarnya segala perkara yang halal sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan perkara-perkara yang haram. Namun dalam keadaan tertentu kita boleh makan benda-benda yang haram, tapi dalam keadaan darurat lah, orang bilang. Dan ini sebenarnya dia ada pelbagai pendapat yang mana kamu boleh rujuk di mana-mana artikel atau penulisan ataupun daripada orang-orang yang boleh dipercayai. Okay, terima kasih Shanina atas perkongsian tadi berkenaan dengan konsep halal dalam Islam. Jadi berdasarkan perkongsian yang kita dapat daripada apa yang Shanina share tadi, kita boleh nampak yang sebenarnya ada firman Allah berkenaan dengan perkara apa makanan yang halal dan haram yang kita boleh rujuk. Jadi setelah kita dengar tentang apa itu konsep, jadi kita pergi pula bertanya kepada cik manis kita, si Syafina, berkenaan dengan kepentingan pematuhan terhadap prinsip halal dalam penyediaan produk berdasarkan perkhidmatan ekonomi Islam. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari Afika. Jika ditanya apakah kepentingan prinsip halal dalam perkhidmatan ekonomi, dapat saya jelaskan dalam beberapa lah. Iaitu yang pertama, ia adalah satu keperluan dalam agama Islam. Di mana bila kita sentuh tentang agama, ia menjelaskan bahawa halal itu adalah sesuatu yang diizinkan dalam agama Islam. Sebagai contoh, pemakanan dan penggunaan produk yang diiktiraf sebagai halal adalah penting untuk kita pastikan penganut Islam dapat mematuhi ajaran agama dengan betul, yakni
yang mana setiap bahan-bahan yang kita guna dalam makanan atau minuman atau dalam produk itu dapat kita memastikan ianya halal agar kita dapat mencegah daripada perkara-perkara yang dilarang. Okay. Seterusnya, kepentingan yang kedua yang dapat saya ulas berkaitan dengan kita sentuh tentang kesihatan dan keselamatan, iaitu kita sentuh dari segi kesihatan dan keselamatan, bila mana kita sentuh dari aspek prinsip halal yang melibatkan proses pengeluaran yang ketat dan teliti. Maka dari itu, produk yang kita sediakan tersebut akan melalui proses penyediaan yang standar dan keselamatannya akan terjamin. Kepentingan yang ketiga dalam mematuhi prinsip halal adalah dari segi undang-undang, yang mana ia bermaksud bahawa syarikat-syarikat yang tidak mematuhi prinsip halal mungkin akan menghadapi tindakan undang-undang yang boleh kasih rosak reputasi kewangan dorang. Oleh itu, pematuhan terhadap prinsip halal sangat penting dari segi undang-undang, dan syarikat perlu memastikan pematuhan terhadap undang-undang itu sentiasa berkaitan. Okey. Akhir sekali yang dapat saya kongsikan kepentingannya iaitu pematuhan prinsip halal juga dapat memenangi hati pelanggan. Hal ini demikian kerana bila kita sebagai orang Islam akan lebih cenderung untuk kita pilih produk yang kena iktiraf, dia kena iktiraf sebagai halal. Maka syarikat dapat jika telah diiktiraf, maka syarikat dapat memenangi kepercayaan pelanggan dan akan meningkatkan kepuasan kita sendiri. Dan ini juga mencerminkan hubungan yang lebih baik antara syarikat dan masyarakat tempatan. Okey, terima kasih kepada Syafina atas perkongsiannya sebentar tadi, yang mana dia telah listkan 4 poin yang bagus untuk kita dengar. Yang pertama tadi apa, tentang keperluan agama kan? Jadi keperluan agama ni kita boleh nampak sebenarnya keperluan yang secara halal ni, makanan yang halal ataupun produk-produk yang halal ni adalah satu yang diperlukan di dalam agama Islam. Sesiapa yang mengikutnya, maksudnya untuk mengelakkan kita dari perkara-perkara yang terlarang lah, seperti apa yang dijelaskan oleh Syafina tadi. Dan yang ke last kali itu adalah kepentingan dalam perniagaan untuk memuaskan hati pelanggan. Bila mana ada orang-orang Islam di luar sana yang tahu bahawa produk itu adalah halal, jadi mereka yakin untuk menggunakan produk tersebut dan tiada rasa ragu, tiada berlakunya syubhah, perkara-perkara tersebut dielakkan. Jadi terima kasih atas perkongsian tu Syafina. Sama-sama. Jadi seterusnya kita pergi balik kepada adik manis kita, Syanina, untuk share sedikit berkenaan dengan bagaimana cara-cara ataupun proses untuk dapat sijil halal dalam perniagaan. Dipersilakan. Terima kasih sekali lagi kepada saudari Afika atas soalan yang diajukan. Okey, jadi macam yang kita tahu, agensi yang urus berkaitan dengan sijil pengesahan halal ni adalah JAKIM. Okey, kenapa sijil halal dikeluarkan? Sebab yang pertama, untuk kita wujudkan standard yang halal dan seragam di Malaysia. Dan lepas tu yang kedua adalah untuk membasmi kekeliruan berkaitan dengan kehalalan ataupun kesucian sesuatu produk. Jadi macam mana kita mau dapat sijil halal tu? Ada beberapa proses lah. Jadi yang pertama, kita kena mendaftar secara atas talian. Jadi kita kena guna ID kita dan kita kena ada kata laluan. Macam biasalah, macam kalau kita pergi mana-mana link, dia mesti minta ID sama kata laluan kan. Begitulah juga kalau mau mohon sijil halal. Lepas tu yang kedua, okey, dia kita punya permohonan tu mesti disahkan 24 jam ataupun satu hari lah dia bagi. Lepas kita buat tu, kita kena hantar dokumen sokongan. Mesti 5 hari bekerja. Bila kita punya dokumen sudah kena terima, jadi status permohonan kita tu dia akan berubah menjadi menunggu dokumen lengkap. Begitu. Lepas tu selepas itu barulah kita buat semakan permohonan untuk memastikan dokumen-dokumen kita tu betul-betul sudah lengkap.
Sebab kalau tidak lengkap, kita kena mula dari first. Macam dari kita kena hantar balik dokumen-dokumen, baru dorang akan proses gitu. Selepas kita buat kita lengkapkan dokumen-dokumen penting tu, baru dorang akan dorang keluarkan charge Ya. charge pemprosesan. Jadi charge tu kita kena bayar dalam tempoh 14 hari bekerja. 14 hari bekerja. Bila kita sudah buat pembayaran, baru kita dapat resit pembayaran. Di sanalah status kita punya sijil halal tu dia berubah jadi apa? Dia akan diaudit. Jadi kita kena tunggu lagi 30 hari. Lama kan? Lama. Tapi baru-baru ni macam dengar diorang ada pertukaran kan? Dari 30 hari jadi 23 hari. Ada kan? betul. Ada. Dia dengar. Jadi di sana lepas dorang buat tu baru kita macam kita tunggulah kelulusan dari dorang. Kalau dorang bilang lulus, dorang bagilah kita surat secara rasmi yang kita punya sijil tu sudah siap dan boleh digunakan. Kita gitu. Okay, terima kasih kepada Shanina atas perkongsian macam mana kita nak dapat sijil halal tu. Okay, jadi seterusnya tadi kita dah dengar daripada perkongsian Shanina, Syafina. So rasanya saya nak tambah sedikit sebab apa-apa yang kita lakukan atau apa-apa sesuatu perkara mesti ada cabaran dan isu yang berlaku. Jadi apa yang saya akan sentuh hari ini yang akan saya share adalah berkenaan dengan isu dan cabaran dalam melaksanakan pentadbiran halal dalam ekonomi Islam. Jadi isu yang pertama yang saya akan share adalah tentang memberi kefahaman tentang konsep dan undang-undang halal kepada pengusaha Muslim dan bukan Muslim. Hal ini bila mana kita nampak di luar sana ramai pengusaha yang di kedai ataupun di mana-mana mereka melakukan sesuatu perkara yang tidak sepatutnya. Contohnya mereka tiada sijil halal tetapi mereka menggunakan satu cara iaitu mengkaburi mata-mata masyarakat. Sebagai contohnya satu pengusaha yang bukan Islam ataupun satu kedai yang tidak berlandaskan sijil Islam, mereka menggunakan pekerja yang seperti orang Islam. Contohnya menggunakan tudung ataupun pekerja yang di kaunternya orang Islam. Jadi orang beranggapan bahawa kedai tersebut adalah kedai orang Islam yang halal, tapi sebenarnya tidak. Tiada sijilnya di sana. So di situ itu adalah satu isu lah yang selalu berlaku. Dan isu yang kedua pula adalah menambah baik sistem penguatkuasaan dan pengawalan pematuhan standard dan integriti halal di kalangan pengusaha. Di mana bila kita nampak, bila kita tengok dari masa ke semasa, perkara ini selalu berlaku. Isu yang mana pihak penguasa daripada JAKIM mereka menarik semula sijil halal ataupun menanggung. Hal ini demikian kerana sebab berlakunya masalah terhadap kedai tersebut. Sebagai contohnya, isu-isu terbaru ni yang tular di media sosial berkenaan dengan satu kedai klepot yang mana di Seri Petaling Selangor. Mereka menjual nasi ayam klepot tapi cara bahan-bahan yang diorang gunakan ada termasuk wine. Jadi mereka mengatakan bahawa makanan yang diorang jual tu adalah halal, tapi sebenarnya ada terdapat barang-barang ataupun bahan yang tidak boleh kita sebagai orang Islam makan. Jadi di situ apa yang mereka lakukan selepas tularnya di media sosial, mereka menukarkan wine tersebut ke minyak bijan. Jadi itu adalah satu cabaran jugalah, isu yang berlaku yang susah untuk ditangani, tapi yang perlu bagi kita umat Islam cakna dengan perkara-perkara tersebut. Okay, setakat itu untuk perkongsian saya berkenaan dengan isu dan cabaran. Okey, jadi saya rasa kita teruskan lagi dengan soalan yang seterusnya, yang mana kita boleh ajukan soalan ini kepada Cik Syafina kita. Cik Syafina kita
soalan saya, ada sudah bersedia dengan jawapannya? Dah. Okay, soalannya adalah berkenaan dengan kelebihan pentadbiran Islam di Malaysia. Okey. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator kita yang manis dan comel. Okey. Baiklah. Antara kelebihan pentadbiran halal di Malaysia seperti yang kita tahu iaitu yang pertama, penyeragaman yang ketat. Yang mana Malaysia ni dorang telah mewujudkan sistem penyeragaman yang ketat. Dorang untuk memastikan produk dan perkhidmatan yang diiktiraf sebagai halal sangat memenuhi kriteria yang ditetapkan. Ini memberi keyakinan pengguna tentang kebersihan dan kesasihan produk halal. Okay. Yang kedua, tentang kredibiliti antarabangsa, yang mana Malaysia adalah antara negara yang paling diiktiraf dalam pentadbiran halal. Ini menjadikan produk halal Malaysia diterima baik di peringkat antarabangsa yang dapat membuka peluang ekspor yang sangat besar. Okay. Yang ketiga, tentang pembangunan industri halal, yang mana Malaysia telah membangunkan industri halal yang pesat yang telah mewujudkan banyak peluang pekerjaan dari segi pertumbuhan ekonomi. Ini termasuk dalam sektor makanan, perubatan, kosmetik dan lain-lain. Dan yang terakhir sekali, jaminan keselamatan dan kualiti, yang mana pentadbiran halal di Malaysia menjamin keselamatan dan kualiti produk yang halal, yang memberi perlindungan kepada pengguna dan membina reputasi negara untuk negara dari segi halal. Okey. Itu sahaja. Okey, terima kasih Syafina atas perkongsian tentang kelebihan pentadbiran halal dalam Islam di Malaysia. Jadi untuk kelebihan tadi yang kita boleh dengar tentang macam mana boleh meningkatkan reputasi ekspor kan. Betul. Sebab negara kita Malaysia sangat mementingkan pengiktirafan produk-produk yang halal. Jadi negara-negara lain pun rasa tertarik untuk mengimport dan ekspor barang-barangan dari luar lah. And then image negara pun boleh meningkat disebabkan kita menjaga produk-produk kita supaya produk-produk itu terjamin selamat dari segi keselamatan dan kesihatan. Jadi setakat itu sahaja perkongsian kami. Jadi apa-apa perkongsian kami diharapkan memberi manfaat kepada kamu yang mendengar dan kamu yang melihat. Jadi terima kasih atas kesudian mendengar podcast kami pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nak tahu sudah aku macam mana.